2 dekad yang lalu merupakan titik bersejarah apabila tertubuhnya Wakaf An-Nur Corporation Berhad yang dikenali sebagai Kumpulan Wakaf An-Nur Berhad pada ketika itu. Inisiatif perwakafan ini bermula dengan pewakafan aset di mana tapak Masjid An-Nur dan Klinik Wakaf An-Nur Kota Raya telah diwakafkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor oleh Johor Corporation. Bergerak terus ke hadapan di dalam inisiatif pewakafan, konsep wakaf saham diperkenalkan. Wakaf An-Nur menjadi pelopor pertama di dalam konsep pewakafan ini. Melihat kepada perkembangan operasinya, Kumpulan Wakaf An-Nur ditukar nama kepada Wakaf An-Nur Corporation Berhad pada tahun 2009. Ini disusuli dengan termeterainya Perjanjian Persefahaman MOU di antara Johor Corporation dengan Majlis Agama Islam Negeri Johor, di mana Wakaf An-Nur dilantik sebagai Nazir Khas, berperanan untuk menguruskan aset dan saham syarikat yang telah diwakafkan oleh Johor Corporation. Pada 2017, Wakaf An-Nur bersifat lebih inklusif dengan membuka peluang kepada orang ramai untuk berwakaf menerusi wakaf saham Lakin Sentral. Langkah memperkenalkan wakaf saham ini ternyata telah memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, terutamanya kepada golongan yang memerlukan. Sekaligus, ianya memacu pembangunan sosio-ekonomi ummah. Ini dapat dilihat melalui 5 aktiviti teras tanggungjawab korporatnya, iaitu kebajikan am, pengurusan masjid, kesihatan, pembangunan sosio-ekonomi, kemasyarakatan. Sepanjang 2 dekad beroperasi, pelbagai anugerah dan pengiktirafan yang telah dicapai oleh Wakaf An-Nur ini sekaligus menjadikan Wakaf An-Nur sebagai sebuah badan korporat bertaraf institusi wakaf saham yang pertama di Malaysia. Kemajuan dan kecemerlangan yang dicapai selama ini menjadi pemangkin utama untuk Wakaf An-Nur terus produktif dan progresif di dalam meningkatkan lagi inovasi wakaf. Wakaf An-Nur komited menjadikan institusi wakaf ini terus mampan, lestari dan profesional bagi memperkasa ekonomi ummah sejagat. Wakaf An-Nur, 2 dekad bermakna, 2 dekad membela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan terutama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari yang berbahagia, saat dan ketika ini kita berada dalam satu majlis yang baik dari page Facebook Wakaf An-Nur Corporation dan juga Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On Johor Bahru Johor. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang sedang berada dalam talian semuanya sentiasa mendapat rahmat dan keberkatan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berkongsikan suatu hal yang sangat penting, iaitu bagaimana dengan menjelangnya tahun baru, dengan masuknya tahun baru Hijriah 1443 Hijriah ini, kita sama-sama dapat mengorak langkah, memperbaiki diri, meningkatkan diri kita
Mudah-mudahan insya-Allah dengan adanya peningkatan, dengan adanya perubahan, dengan adanya hijrah dari pelbagai sudut, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Tajuk yang ingin saya sampaikan pada tengah hari ini ialah semangat hijrah dalam pandemik, pasrah atau istikharah. Sebelum kita pergi jauh, saya ingin mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang berada dalam talian pada saat ini, apalah kiranya kalau tuan-tuan dan puan-puan tekankan button like di bawah, tekankan button share di bawah. Mudah-mudahan ramai kawan-kawan kita yang lain dalam grup Facebook kita yang lain, dalam grup WhatsApp kita yang lain, mudah-mudahan mereka dapat mengikuti rancangan kita, program kita pada tengah hari ini. Baik, kita sama-sama melihat ada satu doa yang pernah dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Rasulullah bacakan doa ini pada awal bulan. Pada setiap kali masuk bulan yang baru, maka Rasulullah akan membacakan doa ini. Dan saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, mari kita baca doa ini bersama-sama. Walaupun doa ini biasanya dibaca oleh Nabi ketika berakhir bulan, menjelang anak bulan pada bulan yang baru, maka tak apalah. Walaupun kita berada pada tarikh 3 Muharram, tapi kita bacakan, insya-Allah dia menjadi satu amalan kita di bulan akan datang. Awal bulan Safar, awal bulan Rabiul Awal, menjelang munculnya anak bulan pada Rabiul Akhir, Ramadan, Syawal, sampailah ke akhir hayat kita, setiap bulan kita doakan doa ini. Dan tidak menjadi suatu kesalahan kalau kita dapat membacanya pada tiap-tiap bulan, malah sangat digalakkan. Dan lebih-lebih lagi kita baru saja melepasi akhir Zulhijjah, masuk bulan Muharram, yang mana dia adalah awal bulan, pada masa yang sama adalah awal bagi tahun Hijriah. Baik, saya bacakan, tuan-tuan dan puan-puan ikut sama-sama di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Baik, apa maksud daripada doa ini? Kita lihat. Ya Allah, jadikanlah awal bulan ini dengan penuh keamanan dan keimanan serta keselamatan dan keislaman untuk kami. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Rasulullah berdoa pada setiap awal bulan, apalagi kita berada di awal bulan Muharram awal tahun ini, ada 4 perkara yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama keamanan, yang kedua keimanan, yang ketiga keselamatan, dan yang keempat ialah keislaman. Secara zahir kita lihat dua perkara dia perkara yang berkaitan dengan jasmani, luaran. Dua lagi perkara ialah berkaitan dengan rohani, dalaman. Dua perkara dalaman yang saya maksudkan ialah soal iman dan soal Islam. Dan dua perkara yang berkaitan dengan hal luaran, hal jasmani, ialah perkara yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan. Jadi kita mohon keamanan dan keselamatan, lebih-lebih lagi kita berada dalam suasana pandemik, dalam masa kita nak memilih, menentukan hala tuju kita, apakah pasrah atau istikharah, pada masa yang sama jangan tinggal untuk membacakan doa ini. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bacakan doa berikut. Tuan-tuan dan puan-puan, sila ikuti bersama-sama dengan saya. Hilalu khairin wa rushdin. Hilalu khairin wa rushdin. Hilalu khairin wa rushdin. Amantu billahi alladhi khalaqaka. Baik, apa makna daripada doa ini? Bulan kebaikan dan petunjuk, bulan kebaikan dan petunjuk, bulan kebaikan dan petunjuk. Aku beriman kepada Allah yang telah menciptakan kamu. Menciptakan kamu tu maknanya anak bulan itu. Anak bulan. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi mudah-mudahan dengan membaca doa ini Allah kurniakan, limpahkan kepada kita kebaikan dan petunjuk, mudah-mudahan insya-Allah. Yang seterusnya diriwayatkan bahawa setelah Nabi membaca doa yang kita baca ini, Rasulullah membaca doa berikut. Tuan-tuan dan puan-puan ikuti sama-sama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
dhahaba bi syahri dzil hijjah wa jaa bi syahri Muharram. Baik, apa makna daripada doa ini? Segala puji bagi Allah yang telah membuat atau menjadikan berakhirnya bulan Zulhijjah dan memulakan bulan ini, iaitu bulan Muharram. Mudah-mudahan dengan membacakan doa ini Allah kurniakan, rezekikan, jodohkan dengan banyak hal kebaikan dunia dan akhirat untuk kita. Amin. Allahumma amin. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Bila kita nak membuat pemerhatian, bila kita nak membuat perincian ketika musim pandemik ini, apa yang patut kita laksanakan di antara pasrah dengan istikharah? Apa yang selayaknya kita ambil? Apakah langkah yang sewajarnya kita ambil? Maka tidak dapat lari daripada inisiatif yang kita buat itu hendaklah mengambil satu pengajaran ibrah dan juga diambil pembelajarannya daripada sejarah Nabi SAW. Apalagi kita di bulan Muharram, apalagi tahun baru Hijrah, yang mana kita nak mengingati peristiwa hijrah Nabi SAW dan kemudian kita hubung kaitkan dengan pandemik yang sedang berlaku dan kita buat keputusan di antara pasrah dan istikharah. Kenapa saya tuliskan perkataan iblis terlebih dahulu? Tuan-tuan lihat paparan di sebelah kanan saya ni, terpapar tulisan kalimah iblis. Kemudian kalimah Yasin. Ada perkataan Sayyidina Ali, ada perkataan Sayyidina Abu Bakar, Gua Thawr ataupun Gua Thur, dan Asma binti Abi Bakrin, iaitu anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Saya ingin ambil yang pertama dahulu dengan yang kedua. Berbanding 4 yang lain di bawah, saya nak ambil iblis dan juga Yasin. Juga Sayyidina Ali, 3 perkara yang terawal. Kenapa saya tuliskan kalimah iblis? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, apabila seseorang itu nak melakukan satu hijrah, nak membuat satu perubahan, ingin menjalankan satu misi, ingin menggerakkan satu perancangan yang besar, maka di antara gangguan yang akan datang kepada dia adalah gangguan iblis, laknatullahi alaih. Apalagi perancangan besar ataupun misi penting yang saya sebutkan ini adalah misi hijrah Rasulullah SAW. Dikatakan ketika mana Rasulullah sedang bersiap-siap ingin meninggalkan kota Mekah kerana sudah diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah, maka orang-orang musyrikin yang mula mengesan mendapati bahawa ramai di kalangan muslimin yang di Mekah sudah mula keluar meninggalkan Mekah, mereka menuju ke Madinah. Lalu orang-orang musyrikin di Mekah ni dia merasa khawatir, dia merasa bimbang. Kalaulah semua orang Islam yang ada dekat Mekah ni keluar, dan kalaulah Muhammad akhirnya keluar juga, dibimbangi mereka akan keluar dan membina kekuatan baru dari luar sebelum mereka kembali semula ke Mekah. Jadi akhirnya, walaupun pada asalnya mereka lebih suka Nabi Muhammad tidak ada di Mekah, mereka lebih suka Nabi Muhammad tu nyah keluar, tetapi ketika melihat keadaan yang terkini, mereka rasa keberatan. Kalau boleh, Muhammad jangan keluar daripada Mekah dan mesti berakhir dengan kematian dan pembunuhan. Akhirnya buat meeting, mesyuarat. Siapa ketuanya? Ketuanya adalah Abu Jahal. Siapa yang turut serta dalam meeting tersebut? Kabilah-kabilah orang Arab yang ada di Mekah. Maka ketika itu datang bersama mereka, masuk dalam mesyuarat yang sama, iaitu iblis, laknatullahi alaih. Iblis, dia datang dengan merupakan diri dia ala surati syaikhin najdiyin, dia merupakan diri dia sebagai rupa orang tua yang datang daripada tanah Najd. Dia masuk dalam meeting, mendengar satu persatu cadangan orang, cadangan kabilah tentang apa perancangan yang nak dikenakan kepada Nabi Muhammad SAW. Datang cadangan supaya satu kabilah yang terkuat, yang selalu bergaduh asyik menang saja, hantarkan mereka untuk bunuh Rasulullah. Tiba-tiba iblis bangun, kata iblis, itu cadangan tak bagus. Tiba-tiba datang satu cadangan yang lain, iblis membangkang. Cadangan yang kedua, iblis bangkang. Cadangan ketiga, cadangan kelima, iblis membangkang. Oleh kerana banyak cadangan telah dibangkang, akhirnya Abu Jahal memikirkan satu pendekatan, iaitu setiap kabilah mesti menghantar satu lelaki yang terkuat dari kabilah mereka, kemudian bersatu padu sama-sama mengepung rumah Rasulullah dan kemudian masuk serentak dan pukul serentak sampai meninggal dunia, sampai mati.
sekira-kira tidak ada kabilah yang boleh menuduh kabilah lain membunuh, kerana semuanya terlibat dalam pembunuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah di rumah. Ketika berlangsungnya mesyuarat, Jibril mengetahui keputusan mesyuarat tersebut. Jibril dengan pantas memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pada ketika itu berada di rumah, sedang bersiap-siap bersama Rasulullah Sayyiduna Ali ketika itu masih kecil. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ali, nam ala firashi." Tidurlah kamu, baringlah kamu di atas pembaringanku. Kamu tidak akan diapa-apakan. Ketika siap-siap Sayyidina Ali sudah berbaring, Rasulullah sedang bersiap, rupa-rupanya walaupun sudah dapat maklumat orang musyrikin akan datang dan mengepung, belum sempat keluar, musyrikin telah datang. Apabila rumah dikepung, baginda Nabi SAW pergi ke bahagian atas rumah, ditaburkan tanah di atas kepala setiap musyrikin yang mengelilingi dan mengepungi rumah Nabi, sambil baginda Nabi SAW membacakan surah Yasin. Dari mula awal surah, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, sampailah kepada ayat yang ke-9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan di hadapan mereka itu ada sekatan, dan kami jadikan di belakang mereka itu sekatan, dan kami tutup pandangan mereka dan mereka tidak dapat melihat. Dengan mukjizat Rasulullah, dengan keberkatan ayat Al-Quran, dengan keampuhan zikrullah, maka Allah kabulkan, semuanya tertidur. Maka Rasulullah meninggalkan penginapan tempat tinggal Rasulullah, keluar untuk memulakan perjalanan hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, apa hubung kaitnya mukaddimah cerita hijrah ini kepada kita yang berada dalam suasana pandemik? Apa keterkaitannya di antara mukaddimah pergerakan Nabi ini dengan suasana kita pandemik di antara pasrah dan istikharah? Cuba tuan-tuan lihat, Rasulullah itu adalah seorang Rasul. Dia yakin bahawa hanya yang memberikan perlindungan secara mutlak kepada baginda adalah Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun Nabi SAW mengambil asbab untuk mendapatkan tujuan, untuk mencapai tujuan berhijrah, Rasulullah tetap mengambil asbab. Asbab ini ada dua. Satu, asbab secara syarak. Yang kedua ialah asbab secara adat. Asbab secara syarak, Rasulullah membacakan ayat suci Al-Quran. Rasulullah membacakan zikrullah. Rasulullah membacakan ayat daripada wahyu Al-Quran. Asbab secara adat, Nabi SAW menyiapkan persiapan, membuat perbekalan, menyediakan satu helah di mana prasangka orang musyrikin Rasulullah masih ada dalam rumah, padahal yang sedang berbaring di tempat Nabi SAW adalah sepupu baginda yang masih kecil, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Musim kita adalah musim pandemik. Kita ingin lepas daripada wabak. Kita ingin bebas daripada belenggu, malapetaka, ujian kesihatan yang sedang berlaku di sekitar kita. Kita ingin berjaya dalam menempuh ujian ini. Dalam menghadapi ujian yang berat ini, maka kita mesti membuat langkah, mengambil asbab. Asbab secara syarak dan juga asbab secara adat. Secara adat, secara biasa dalam kehidupan kita, secara ilmu, iaitu kita melaksanakan langkah-langkah pencegahan. Sebagai contoh, memakai mask, memakai penutup muka, pelitup muka, atau membuat penjarakan sosial, atau memastikan tangan dan tubuh kita sentiasa dalam keadaan bersih. Pada masa yang sama, tidak berhimpun di tempat perkumpulan dan perhimpunan orang yang ramai. Tidak bersesak-sesak. Ataupun mengambil vaksin, dos yang pertama, dos yang kedua. Itu asbab secara adat. Maknanya secara biasa, terbukti secara pembelajaran, secara kajian, pemerhatian, eksperimen, hipotesis membuktikan bahawa benda itu boleh membantu untuk kita terelak daripada wabak dan kita dapat mencapai misi untuk sihat tubuh badan dan menjaga amanah nyawa.
Pada masa yang sama juga, yang kita tidak boleh lupakan ialah mengambil asbab juga, tapi asbab secara syarak. Di mana zikrullah kita pagi tadi? Di mana zikrullah kita petang semalam? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang mana dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang di langit dan di bumi yang boleh memberikan sebarang mudarat kepada kita, sedangkan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam satu mafhum hadis Rasulullah bersabda, sesiapa yang membaca zikir ini pada waktu pagi 3 kali, insya-Allah Allah akan pelihara dia daripada bala, malapetaka, ujian, kesusahan yang datang secara mengejut, yang datang secara mendadak, yang datang secara menyebabkan kita terkejut. Allah akan pelihara dari waktu pagi sampai kepada waktu petang, insya-Allah. Barang siapa pula yang membaca 3 kali tadi, daripada baca pada waktu petang, insya-Allah Allah akan pelihara dia sampai kepada waktu pagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita tidak mahu memilih jalan yang telah ditunjukkan melalui pembelajaran sirah Nabi SAW? Ambil kedua-dua asbab, tetapi tidak bergantung kepada asbab, tetapi kebergantungan hati kita adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kalau orang yang memandu kereta, orang yang memandu kenderaan, dia mesti mengambil kedua-dua asbab untuk keselamatan pemanduan dia. Yang pertama, asbab secara adat, secara biasa, iaitu pakai tali pinggang, keselamatan. Bawa kereta dengan mematuhi undang-undang jalan raya. Lihat signboard dan juga arahan-arahan semasa ke semasa. InsyaAllah akan selamat. Tetapi pada masa yang sama, ambil asbab secara syarak, iaitu memulakan perjalanan dengan doa dan mengisinya dengan zikir, dengan tasbih, dengan takbir. InsyaAllah perjalanan selamat. Walau bagaimanapun, kita mengambil kedua-dua asbab, tetapi pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pasrah ataupun istikharah, pasti kita adalah istikharah, mohon kepada Allah dengan pilihan yang kita buat, dengan asbab yang kita ambil, kebergantungan kita kepada Allah, insya-Allah kita akan dapat kelapangan menempuh ujian ini dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Seterusnya, kalau tuan-tuan lihat paparan yang saya paparkan ini, walaupun dia berbahasa Arab, ingin saya ceritakan ialah, kalau kita nak menempuh ujian pandemik ini, kita juga pada masa yang sama memerlukan teman. Kita juga memerlukan kawan. Kita juga memerlukan sahabat. Kita juga memerlukan orang yang kita beri perhatian dan dia juga memberikan perhatian kepada kita. Kalau kita lihat dalam sejarah Nabi SAW, apabila Rasulullah mempunyai satu misi yang besar, dengan tertib dan juga langkah yang diambil oleh Nabi SAW, maka Allah persiapkan untuk Nabi seorang sahabat yang luar biasa sifat dan sikapnya. Tuan-tuan lihat pada paparan yang saya paparkan, Rawal Baihaqi fi Dalailin Nubuwah, Imam Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Dalailun Nubuwah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pada malam tersebut Nabi keluar dari rumahnya, fatabi'ahu Abu Bakrin, maka dia diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar. Cuba tuan-tuan lihat kat situ, tulisan yang berwarna merah. Warna merah. Yang warna merah tu adalah cara Abu Bakar berjalan masa bersama Rasulullah. Faja'ala yamshi marratan amamahu wa marratan khalfahu wa marratan an yaminihi wa marratan an yasarihi. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar bila dia berjalan bersama Nabi SAW, Rasulullah jalan. Jadi Sayyidina Abu Bakar sekejap berada di kiri Rasulullah. Sekejap pusing belah kanan. Kemudian dia berada kat depan. Kemudian dia jaga belakang. Kemudian depan balik, kanan balik, depan balik, belakang balik, kiri. Jadi sepanjang Nabi jalan, macam tu cara jalan Sayyidina Abu Bakar mengiringi dan menemani Nabi SAW. Faqala Rasulullah. Maka Rasulullah bila nampak Abu Bakar punya cara jalan begitu, dia pun tanya kepada Abu Bakar, "Ma hadza ya Abu Bakr?" Apa ini wahai Abu Bakar? "Ma'arifu hadza min fi'lika." Saya tak pernah tahu pun kamu punya cara jalan macam ni. Lalu apa jawapan Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Rasulullah, ketika saya berada di depan tuan, saya risau ada orang mungkin pukul curi daripada belakang. Tak tahu.
Ini perjalanan ni sedang diburu. Jadi saya pergi ke belakang. Bila ke belakang, saya risau mungkin ada serangan hendap dari sebelah kanan. Saya berdiri sebelah kanan. Sekira-kira Abu Bakar ni, dia punya sayang kepada Nabi, kalaulah terkena ada apa-apa nak diapa-apakan kepada Nabi, biar terkena dia dulu. Biar terkena dia dulu, kalaupun terkena Nabi, biar kena dia dulu. Ini Sayyidina Abu Bakar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, dalam pada diancam nyawa, dalam pada diancam segala keadaannya, ditekan kiri dan kanan, dihimpit dengan segala cabaran dan kesusahan, tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak merasa lemah semangat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tahu bahawa kalau misi dan tujuannya benar, sebagaimana apa yang dibawa oleh Rasulullah, insya-Allah akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di musim pandemik. Ramai orang berada dalam kesusahan, berada dalam kesulitan, berada dalam kepayahan. Ada yang hilang pekerjaan, ada yang kekurangan makanan, macam-macam bebanan yang amat besar. Pada masa yang sama, kita ingat, di awal tahun ada 4 perkara yang kita minta kepada Allah. Keimanan dan keislaman, keselamatan dan juga keamanan. Mohon keamanan hati, mohon juga keimanan hati. Mohon keislaman jiwa, mohon juga keselamatan untuk fizikal dan hal luaran kita. Pertolongan Allah pasti akan datang. Bagi Nabi SAW, pertolongan datang. Ketika mana Rasulullah berada di Gua Thaur. Disebutkan rawal Baihaqi fi Dalailin Nubuwah. Ketika Nabi SAW, ketika mana dia berada di gua tersebut, amarallahu azza wa jalla bi syajaratin. Tuan-tuan lihat kawasan yang saya letakkan warna kuning. Bi syajaratin. Syajaratin tu maknanya pokok. Allah perintahkan satu pokok, dengan pantas dia menumbuh dan membesar di depan pintu gua. Makhluk yang kedua yang Allah perintahkan ialah wa amarallahul ankabut. Tuan-tuan lihat kotak kuning yang kedua. Allah perintahkan laba-laba. Fanasajat, terus dia bina sarang yang begitu besar dan tebal menutup lorong dan pintu masuk gua tersebut. Wa amarallahu hamamataini wahsyiyataini, dan Allah perintahkan 2 merpati yang liar untuk bersegera buat sarang, duduk di depan pintu gua, dan kemudian memberi satu persepsi dan gambaran bahawa tidak ada orang masuk ke dalam gua tersebut. Pertolongan Allah akan datang sekiranya kita istikharah. Pertolongan Allah akan datang sekiranya kita mengikut apa yang dibuat oleh Nabi SAW ketika hijrah. Meneladani, mencontohi dan mengamalkan. 2 langkah mesti diambil. Yang pertama, ambil segala asbab yang berkaitan dengan adat. Adat ni bukan adat resam Melayu, adat resam bangsa, bukan. Secara biasa, ataupun kita sebutkan secara biasa, perkara itu wajar dari segi saintifiknya, dari segi kedoktorannya, dari segi perubatan. Bendanya baik, bendanya dibolehkan, diharuskan, maka kita ambil. Sebab ia akan membantu kita bagaimana kita istikharah dengan cara yang betul. Yang kedua, jangan ditinggalkan segala asbab yang berkaitan dengan syarak. Ketika kita dalam keadaan susah, jangan sampai kita lalai dengan istighfar. Hanya memikirkan tentang makanan yang tak cukup, satu istighfar pun tidak dibacakan. Hanya memikirkan perut yang lapar, tetapi tidak ada satu zikir pagi petang pun yang kita lafazkan. Segala asbab yang berkaitan dengan syarak, satu pun tidak kita amalkan. Macam mana kita nak melaksanakan istikharah yang benar, akhirnya mengheret kepada keadaan yang menduka citakan. Kalau sekadar menduka citakan dalam bab lapar sahaja, kalaulah membawa kepada masalah yang berkaitan dengan haus sahaja, itu masih lebih berbaloi berbanding orang yang lapar perutnya, haus tekaknya, malah miskin iman dan keyakinannya. Yang ini yang kita tak mahu. Yang ini yang kita tak mahu. Sempena dengan hijrah, tahun baru, tanamlah azam yang baru, buatlah langkah yang baru. Kita memperbaiki keadaan diri kita. Kita tingkatkan diri kita. Di antara zikir yang jangan kita tinggalkan dalam keadaan suasana yang serba susah, yang serba kurang, yang serba terhimpit, jangan kita tinggalkan. Di antaranya ialah memperbanyakkan istighfar.
membanyakkan membaca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebab secara syarak astaghfirullahalazim menumbuhkan keyakinan kita kepada janji Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lazimal istighfar," sesiapa yang sentiasa melazimi dengan istighfar, ja'alallahu lahu, Allah pasti akan jadikan untuk dia min kulli dhiqin makhraja. Min kulli dhiqin makhraja. Daripada setiap kesempitan akan ada jalan keluar. Setiap. Apa kesusahan kesempitan? Kesempitan yang kita ada sekarang. Kesempitan masa. Kesempitan kawasan nak pergi. Semua duduk dalam rumah. Kita rasa kawasan semakin sempit. Bandar semakin kecil. Dunia seolah-olah tak ke mana. Daripada pagar sampai ke pagar. Daripada parit sampai ke parit. Daripada tembok ke tembok. Tak ke mana kita. Berapa sempitnya secara fizikal. Ada orang sempit cara fikirnya dah tak bebas pergi ke mana. Banyak kesempitan yang ada. Ada kesempitan wang, ada kesempitan masa, ada kesempitan keluarga, macam-macam kesempitan. Dengan istighfar, ambil sebab secara syarak, Allah akan adakan, Allah akan berikan, Allah akan kurniakan jalan keluar daripada kesempitan tersebut. Wa ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan jadikan untuk dia pada setiap kedukecitaan, pada setiap kebimbangan yang ada dalam hati dia, maka Allah akan jadikan bagi dia satu kelepasan bagi dia. Ada orang sedih, terbuku di hati sebab dah lama tak jumpa anak. Ada orang terbuku di hati, berat rasa di hati kerana dah lama tak jumpa ibu dan ayah. Ada orang dah lama sedih, dah lama tak jumpa pasangan. Berapa banyak pasangan jarak jauh, PJJ, dah berbulan-bulan tidak bersama. Anak yang dulu dilahirkan sekarang dah besar dah. Dah 5 bulan, dah 6 bulan. Tetapi setiap perkara tersebut, jangan hanya kita memilih untuk pasrah, tetapi kita perlu untuk melaksanakan istikharah. Ambil segala asbab yang berkaitan dengan perkara adat, ambil juga asbab yang berkaitan dengan syarak, dan kita laksanakan usaha. Mudah-mudahan insya-Allah Allah akan adakan dan jadikan bagi kita pada setiap kesempitan akan ada jalan keluar. Yang kedua, pada setiap kedukecitaan, pada setiap kesedihan dan kebimbangan, Allah akan berikan kepada kita kelepasan daripada hal tersebut. Yang ketiga, dengan istighfar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia rezeki daripada jalan yang dia tidak sangka-sangka. Tuan-tuan, Rasulullah bagi rezeki, ada 3 makhluk Allah yang bantu Nabi. Rasulullah setelah asbab-asbab syarak dan secara adat, Rasulullah, Allah berikan dia sesuatu rezeki yang tanpa disangka-sangka. Iaitu ada gua, kemudian ada pokok yang tiba-tiba tumbuh, ada 2 merpati liar yang tiba-tiba datang ke situ, dan tiba-tiba pada ketika itu ada labah-labah yang terus membuat jaringan dia punya sarang dia pada permukaan, pada tempat di mana gua itu, laluan masuk ke dalam gua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Daripada sirah Nabi ni kita nak bawa dalam kehidupan kita, bantuan. Di samping ini bantuan daripada makhluk Allah, bukan dari kalangan manusia. Allah boleh beri rezeki kepada kita daripada jalan yang tidak kita sangka-sangka. Maka beristikharahlah, kita buat pilihan untuk kita hijrah, memperbaiki ihwal diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Ada juga di kalangan manusia yang membantu Nabi SAW. Yang mana kita insya-Allah sekiranya kita melalui musim pandemik ini dengan istikharah, dengan memohon pertolongan kepada Allah, insya-Allah Allah akan hantarkan orang-orang soleh dan orang-orang yang baik untuk membantu kesulitan dan kesusahan kita. Nabi SAW dibantu. Anak Sayyidina Abu Bakar membantu. Amir bin Fuhairah pun bantu. Abdullah bin Uraikid dibayar dengan satu bayaran untuk menunjukkan jalan kepada Nabi SAW. Jalan yang tidak dilalui oleh orang biasa ketika mana mereka bermusafir antara Mekah dan Madinah, antara utara dan selatan. Maka Allah ilhamkan, berikan jalan keluar kepada Nabi untuk Rasulullah bergerak menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah.
Saya ingin menyentuh sedikit satu ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah. Tuan-tuan lihat paparan di hadapan tuan-tuan sekarang. Surah Al-Baqarah ayat 155. Ini penting untuk kita faham bahawa dalam musim pandemik ini ataupun di luar pandemik sekalipun, ada 5 perkara asas yang pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kita melalui 5 perkara ini. Sama ada, lebih-lebih lagi kita berada di musim pandemik ini, cabaran kita berat. Cabaran kita berat, ada sebahagian orang hilang pendapatan. Saya tak nafikan. Ada orang yang dengan sebab pandemik ini menjadi asbab kepada bertambah pendapatan dia. Kita tak nafikan, ada. Ada orang yang dengan sebab pandemik ini rezeki dia jadi melimpah ruah pula. Ada, kita tak nafikan. Tetapi yang lebih ramai kelihatan ialah mereka yang kehilangan kehilangan pekerjaan. Kehilangan sumber rezeki secara zahir, dia kehilangan. Mungkin diberhentikan, mungkin company tidak dapat teruskan perniagaan dan sebagainya. Tetapi sebelum kita nak menanggapi dan menyikapi ujian-ujian ini, kita lihat dulu apakah isyarat yang penting yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 55 ini. Mudah-mudahan insya-Allah dengan itu musim pandemik ini menjadi panduan kepada kita, apakah kita patutnya pasrah ataupun sepatutnya kita istikharah. Dan kalau istikharah, tadi kita dah sebut ada 2 perkara yang kita mesti ambil. Asbab secara syarak mesti sebab secara adat mesti diambil, tetap dengan kebergantungan kepada Allah semata-mata. Pada masa yang sama, kunci awal untuk menempuhi ujian ini, maka kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Maksudnya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Tuan-tuan perhatikan kalimah yang pertama. Wa maknanya dan. Nabluwa. Tuan-tuan perhatikan ada huruf nun, ba, waw, lam, waw. Nun, ba, lam, waw. Nablu. Nablu tu maknanya kami uji. Kami akan uji. Kami kat sini maknanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa Arab kalau nablu, kami akan uji. Cukup dengan kalimah nablu maknanya kami akan uji. Maknanya Allah akan uji. Baik. Kalau Allah nyatakan dalam Quran dia akan uji, maknanya pasti dia akan uji. Dan hidup ini sendiri adalah ujian. Baik. Sekarang kalimah ni bukan nabluwa, bukan nablu, tapi nabluwanna. Ada nun yang bertabdu. Disebut dengan istilah nun taukid, nun penegasan. Kami pasti akan uji kamu. Penegasan. Kami pasti akan uji kamu. Dia ada nun tu penegasan. Maknanya Allah akan uji, tapi memang pasti akan diuji. Kita pasti akan kena. Baik. Kemudian, sebelum pada huruf nun tu, ada huruf lam. Lam tu boleh kita sebut sebagai lam, taukid, lam, penegasan, menguatkan lagi. Iaitu sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu. Kum maknanya kamu. Maknanya ada 5 perkara yang disebutkan di sini yang mana kita pasti akan diuji. Sikit, banyak, cepat, lambat, tinggi, rendah, berbeza. Setiap orang menghadapi ujian yang berbeza-beza. Tetapi hakikatnya inilah ujian yang bakal dan mesti kita tahu bahawa kita akan diuji dengan ujian ini. Baik, apa ujian? Ada 5. Apa ujiannya? Ada 5. Baik, yang pertama, tuan-tuan lihat. Yang pertama ialah bisyai'in minal khauf. Apa makna khauf? Ketakutan. Syai'in, sesuatu. Allah akan uji kita dengan sesuatu daripada ketakutan. Sekarang ni takut. Saya takut. Tuan-tuan yang sedang menonton ada ketakutan tuan-tuan. Takut daripada apa? Macam-macam perkara yang manusia ni takut daripadanya. Ada orang takut gelap. Ada orang takut tak jumpa anak. Ada orang takut malam. Ada orang takut tikus. Tuan-tuan ada yang takut tikus. Ada orang takut ular. Ada orang takut wabak. Nak pergi luar ketakutan. Duduk kat rumah. Macam-macam. Ada yang dalam keadaan dilema, macam-macam perasaan takut. Macam-macam tahap takut.
Yang penting takut itu salah satu daripada bentuk ujian. Di musim pandemik ini. Di musim pandemik lebih-lebih lagi, tidak pandemik pun akan ada ujian berbentuk ketakutan bagi setiap orang dengan level keadaan dan suasana yang berbeza-beza. Lebih-lebih lagi di musim pandemik ini, ketakutan menjadi bertambah. Ada orang takut hilang jawatan. Ada orang takut hilang jawatan. Ada orang takut hilang kuasa. Macam-macam jenis takut dalam diri manusia pada saat ini. Jadi itu salah satu daripada bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi takut yang paling baik, yang positif ialah takut kepada Allah. Dan bila kita sebutkan takut kepada Allah, apa makna takut kepada Allah? Kalau takut kepada harimau, anjing, kita lari daripadanya. Kalau takut daripada lipas, kita mungkin ketuk dan pukul dia. Kalau takut daripada pencuri, mungkin kita kunci pintu dan kita grill pagar kita dengan sebaiknya. Tapi takut kepada Allah bukan kunci pintu, bukan lari cabut, bukan ketuk. Tetapi takut kepada Allah maknanya ialah apabila kita takut meninggalkan perkara yang dan kita takut untuk melakukan perkara yang haram, maka itulah yang kita fahami takut kepada Allah. Takut meninggalkan perkara wajib dan takut melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ujian yang pertama takut. Musim pandemik lebih-lebih lagi. Pasrah atau istikharah, nanti dulu. Kita lihat di hujung ayat nanti. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ujian yang Allah berikan kepada kita ialah lapar. Wal ju'. Ju' maknanya ialah lapar. Salah satu daripada ujian yang Allah berikan kepada kita ialah lapar. Lapar sebab apa? Banyak sebab lapar. Ada orang lapar sebab tak ada duit. Duit tak ada. Makanan kat luar kedai banyak makanan. Tapi dia tak ada duit. Sehingga ada yang terpaksa mencuri kerana lapar. Mencuri. Bukan satu kes. Bukan dua kejadian. Bukan 3 tempat. Banyak tempat. Cuma bezanya kita ketahui ataupun tidak. Mencuri kerana lapar. Ada sampai peringkat begitu. Ada orang lapar bukan sebab tak ada duit. Tapi tak ada benda yang dia nak boleh beli. Duit banyak tapi tak ada apa yang dia boleh beli. Mungkin dia yang dah tak berapa sihat. Duit banyak tapi tak tahu nak beli. Nak pergi kedai tak boleh keluar. Takut, tak berani. Dah ada ujian takut. Tapi nak beli barang, nak buat online tak pandai. Akhirnya menahan diri dalam keadaan lapar. Duit ada. Ada orang ada duit, makanan pula tak dapat nak dibawa. Ada juga. Ada orang lapar, dia duit ada, makanan ada, tapi rupa-rupanya selera tak ada. Selera tak ada, akhirnya lapar. Ujian daripada Allah. Dan ada orang ada selera, ada duit, ada makanan, tapi lapar juga. Sebab doktor katakan, awak tak boleh makan. Awak kena pakai tiup, masukkan susu, sekadar boleh maintain tenaga badan. Perut lapar. Duit ada, dalam akaun banyak. Makanan ada, dekat hospital macam-macam makanan, pilihan dia ada. Kemudian, dia ada selera, dia nak makan. Tapi rupa-rupanya tak boleh makan. Diuji kelaparan tu macam-macam faktor dan sebab. Kadang-kadang kita pun tak terfikir. Jadi itu salah satu daripada bentuk ujian yang Allah boleh berikan kepada kita. Pasrah atau istikharah, nanti dulu. Kita tengok ujian yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naqsim minal amwal." Di antara ujian yang Allah kenakan kepada kita, yang mana Allah nyatakan, "Walanabluwannakum." Nescaya sesungguhnya kami pasti memang akan menguji kamu. Wa naqsim minal amwal. Naqs maknanya kekurangan. Amwal maknanya ialah harta. Kekurangan dari segi harta. Allowance tak ada. Bonus tak ada. Overtime kena potong. Gaji dapat separuh. Mungkin diberhentikan kerja. Motor terpaksa jual. Kereta tak bayar. Sewa tertunggak. Macam-macam cerita yang berkaitan pengurangan dan kekurangan harta. Kami pasti akan uji kamu. Kami pasti akan menguji kamu dengan kekurangan harta. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, bukan tuan-tuan dan puan-puan sahaja, malah saya pun sendiri dapat merasakan bahawa dalam suasana pandemik ini memang ia benar-benar adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripadanya ialah kekurangan dari sudut harta. Baik, seterusnya ujian yang keempat yang Allah pasti akan uji kita ialah wal anfus. Jiwa, hati nurani, ketabahan, semangat,
keyakinan, ketauhidan. Ini jiwa kita ni akan diuji oleh Allah. Kekurangan jiwa. Ada orang lemah semangat ketika musim pandemik. Ada orang kecewa. Ada yang sampai kepada peringkat yang lebih berbahaya sekali ialah bila merasa putus asa dengan rahmat Allah. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Sampai rasa putus asa dengan rahmat Allah. Sampai rasa seolah-olah hidup ni tak berguna langsung. Sampai merasakan dah tak tahu nak buat apa ni, dah rasa yang ada sampai terkeluar perkataan yang tak patut dia cakap kepada Allah. Mana boleh seseorang cakap sampai hati Allah buat saya macam ni? Mana boleh seseorang cakap begitu? Mana boleh seseorang cakap, ya Allah, kenapa kau zalim kepada aku? Tidak boleh bercakap begitu. Itu boleh menyebabkan tergelincir imannya, tertanggal keislaman. Tetapi ada di kalangan manusia yang mungkin diuji berat oleh Allah, dia tidak mempunyai kekuatan untuk menyikapi, meladeni ujian tersebut. Akhirnya dia terbuat sesuatu perkara yang melanggar batasan syarak. Kekurangan jiwa. Jadi kurang bukan kurang harta saja, tapi sekali kekurangan jiwa. Manusia ni kalau kaya harta tetapi tidak kaya jiwa, hartanya akan hilang juga. Tuan-tuan lihat di barat, ramai yang artis-artis senior, bintang-bintang filem yang tuan-tuan mungkin pernah dengar nama mereka suatu ketika dahulu, ketika tuanya hidup dalam kesusahan, melarat, berhutang, bankrupt. Padahal 2 tahun lepas, 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, mereka ni multi jutawan. Mana harta mereka banyak? Kemana harta mereka? Sebahagian mereka mempunyai kekayaan harta tetapi mempunyai kemiskinan jiwa. Akhirnya kekayaan harta tu tidak dapat bertahan lama, akhirnya sirna dan hilang dari mereka sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan jiwa. Yang kita bimbang ialah pada musim pandemik ini ada orang yang sampai kepada peringkat pasrah lalu memilih pula, yang kita duka cita tu adalah di kalangan orang Islam. Di kalangan orang Islam yang memilih untuk membunuh diri atau mencuba untuk membunuh diri. Atau meninggalkannya begitu sahaja. Kerana rasa tak sanggup nak menanggung. Tak sanggup nak lihat mereka susah. Tak sanggup nak melihat mereka lapar. Akhirnya dibuat dengan cara jalan yang salah, tinggalkan terus. Keluarganya terkontang-kanting begitu sahaja. Ini perkara adalah perkara yang sangat menduka citakan. Dan perkara yang kelima yang menjadi ujian Allah kepada kita ialah wassamarat, kurangnya buah-buahan. Ini lebih kepada simbol kurangnya bekal makanan, kurangnya supply, kurangnya perolehan, kurangnya sumber untuk mendapatkan perkara-perkara asas dalam kehidupan. 5 ujian yang Allah pasti akan uji kita. Kita mungkin ada ketakutan, pada masa yang sama merasa kelaparan. Yang ketiga, kekurangan harta. Yang keempat, motivasi diri kita jatuh. Kita rasa tak kuat. Kita rasa keseorangan. Kita rasa sedih. Kita rasa macam, ya Allah, rindunya. Itu semua jiwa tu, melibatkan jiwa. Rasa rindunya, rasa macam tak seronok, rasa macam tak feel bila macam ni sahaja. Rasa geram, rasa marah, rasa kecewa, rasa sakit hati. Kekurangan jiwa ni adalah salah satu daripada ujian yang Allah pasti akan uji kita. Dan juga perbekalan sumber-sumber makanan. Namun demikian, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita penyelesaian pertama untuk hadapi kelima-lima ujian ini, yang mesti kita ada ini dulu sebelum membuat apa-apa langkah. Kita mesti ada ini dulu sebelum kita bergerak mara membuat satu tindakan yang wajar. Iaitu apa? Di hujung ayat 155 surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kunci utama. Tuan-tuan pandai ke, belajar tinggi ke, luar negara ke, dalam negara ke, tuan-tuan ada sijil yang banyak ke, ataupun tak sekolah sekalipun. Tapi kunci ni kalau kita tak ada, kita jangan pelik orang yang terpelajar, mungkin dia boleh bunuh diri. Kita jangan pelik orang yang kaya raya, duitnya banyak sebelum ini, tiba-tiba jadi orang yang sangat depres sampai hilang daya ingatan dan juga hilang dia punya akal. Kita jangan rasa terkejut. Sebab kunci untuk kita hadapi ini adalah kembali semula kepada Allah. Yang penting sekali bermula dengan langkah yang besar, iaitu mesti sabar dengan ujian. Dengan sabar inilah kita mendatangkan ketenangan, bermula dengan istighfar,
mengambil asbab-asbab secara adat dan secara syarak tadi, dan kemudian letakkan kebergantungan kita kepada Allah untuk kita selesaikan satu persatu ujian yang sedang kita hadapi. Tapi kalau kita tidak ada sabar, jadilah orang yang tertekan sikit jiwa, terus mengeluarkan perkataan yang tak senonoh, perkataan yang tak baik, perkataan yang lucah, perkataan yang kita sebut keras dan kasar, yang jijik. Sama ada dia cakap dengan perkataan dan lafaz, ataupun dia tulis dekat media-media sosial. Cacian, makian berterusan. Sebab jiwanya diuji. Kekurangan jiwa, ada sabar. Kekurangan duit, tak ada sabar. Orang boleh jadi marah. Orang boleh jadi maki hamun. Orang boleh jadi bergaduh dengan sebab duit. Dengan ketakutan, bila tidak ada sabar, orang boleh jadi orang yang mungkin dia hilang daya pertimbangan waras dia. Kerana terlalu takut. Semua benda takut. Sampai nak cucuk vaksin pun dia takut. Takut jarum, kata dia. Allahu Akbar. Ini ujian. Ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pasrah atau istikharah, pasti kita memilih istikharah. Istikharah kita kepada Allah, kebergantungan kita kepada Allah, tapi mulakan langkah. Kuncinya sabar, kekalkan istighfar, ambil kedua-dua asbab syarak dan juga adat, dan kemudian mara ke hadapan membuat satu langkah keluar, jalan keluar untuk kita menjadi yang lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Sebab itulah saya nak ajak kita sama-sama bersyukur dengan apa adanya yang Allah kurniakan kepada kita pada saat ini. Apa adanya. Kalau tuan-tuan yang masih bekerja, ataupun saya kira yang ada sumber pendapatan, ataupun masih bekerja, ataupun yang dah ada pencen sebagai contoh, maka saya nak lihat, kalau tuan-tuan lihat dari sudut profession kerjaya, ada bila berlaku pandemik ni, sebelum saya tutup majlis kita pada tengah hari ni, bila berlaku musim pandemik ni, secara umum, rakyat Malaysia di tempat kita, di sekitar kita, di negeri kita, di daerah kita, di taman kita, secara umum boleh pecahkan kepada 4 kumpulan. Kumpulan yang pertama ialah kumpulan yang ada kerjaya. Musim pandemik ni, kerjaya ada, maknanya jawatan tak hilang, tak kena pecat, company tak tutup, dia tak kena dijumutkan jawatannya. Kerjaya ada, pada masa yang sama ada kerja dia boleh buat. Walaupun work from home, tapi ada benda dia boleh buat. Ada kertas kerja dia boleh buat. Ada presentation dia boleh buat. Ada minit yang dia boleh catat. Ini maknanya syukur kepada Allah kalau golongan yang pertama. Ada juga yang dia masuk dalam kategori golongan yang kedua. Golongan yang kedua ni macam mana? Golongan yang kedua ni unik sikit. Jawatan masih ada, dia work from home, banyak kena duduk kat rumah, tapi yang uniknya tak ada kerja dia boleh buat. Tak ada kerja. Yang berkaitan dengan kerjaya dia tak ada kerja. Tak tahu dia rezeki dia. Tapi kerjaya tak hilang. Dia masih pegang jawatan tu, tapi tak ada kerja sangat. Duduk biasa-biasa gitu. Mungkin bidang kerjaya dia, bidang tugas dia memang melibatkan luar. Mungkin dia driver ke, mungkin dia apa ke. Jadi bila musim pandemik ni, company dia tak ada ke mana-mana, tak boleh pergi mana-mana, cawangan pun tak ada, maka jawapan dia duduk rumah saja. Contoh, bukan kata driver tak ada kerja. Ada. Ini contoh. Ada orang, dia masuk dalam grup yang ketiga. Dia tak ada kerjaya, maknanya hilang, mungkin dipecat, mungkin dibuang, mungkin diberhentikan, mungkin dicutikan. Tak ada gaji, tak ada duit, tak ada sumber wang, maksud saya, untuk makan dan minum asas. Tapi pada masa yang sama, dia kurang-kurangnya dia ada kerja. Ada kerja tu maknanya dia boleh buat benda lain. Dia boleh berniaga, dia boleh masak, dia boleh buat apa, buat bungkus, kemudian dia jual. Orang ni masih lagi alhamdulillah. Dia ada inisiatif, walaupun mungkin pendapatan dia tak sama sebagaimana tempat kerja lama dia, tapi sekurang-kurangnya dia ada inisiatif lain yang dia boleh buat. Tapi yang kita rasa risau, kita rasa simpati, kita rasa sedih, mungkin ketidakmampuan dia dan keterbatasan kebolehan dia, dia masuk dalam grup yang ketiga. Hilang kerja, pada masa yang sama dia tak ada kerja lain yang dia boleh buat untuk datangkan hasil, income, duit. Dia boleh buat, sakat membasuh baju, apa kerja rumah boleh. Tapi maksud saya kerja ni kerja yang boleh mendatangkan pendapatan. Yang inilah tuan-tuan, yang mana kita syukur kepada Allah. Allah dah beri kepada kita. Kita tak tahu. Kita dalam kumpulan yang mana, tuan-tuan dan puan-puan sendiri boleh mengukur baju, mengukur apa di badan sendiri, mengukur baju di badan sendiri. Maknanya kita lihat diri kita, kita berada di mana, dan kita bersyukur kepada Allah dalam musim pandemik ini. Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita memilih iman, memilih istikharah. Tanpa kita terkorban iman kita. Kita tak tahu, kalau kita diberikan ujian yang lebih dahsyat daripada apa yang kita ada sekarang, mungkin kita tak kuat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kasih pada kita, dia beri
yang sedikit berat sesuai dengan kemampuan kita, tetapi jangan kita lupa untuk terus beristikharah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Jadi tuan-tuan, untuk kita berikan juga apa yang kita ada, membantu mereka yang berada dalam kumpulan yang keempat ini. Maka sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada tengah hari ini, suka hati saya untuk mewar-warkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pihak penganjur Wakaf An-Nur Corporation juga melalui Masjid Sultan Iskandar. Melalui Masjid Sultan Iskandar, dia ada membuat satu projek namanya Gerobok Rezeki. Dia ada buat satu projek namanya Gerobok Rezeki. Alhamdulillah, setakat berita yang saya terima, setakat sumber yang sampaikan maklumat kepada saya, Gerobok Rezeki ni setakat ini berjalan dengan baik, dapat disampaikan, jumlah penyumbang juga ramai. Tapi sedikit berita ingin ditambah daripada berita baik tadi ialah rupa-rupanya semasa ke semasa, hari berganti hari, PKP berlanjutan, jumlah orang yang memerlukan pun bertambah. Jadi jumlah yang menyumbang ramai. Pada masa yang sama, jumlah yang memerlukan juga semakin bertambah. Jadi saya dengan rasa berbesar hati, merendah hati, mengalu-alukan, mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk berikan sumbangan, berikan lagi. Kalau sudah berikan lagi. Kalau sebelum ini beri banyak, tambahkan lagi pemberian dan sumbangan tuan-tuan. Mudah-mudahan orang yang memerlukan tepat pada golongan sasaran sampai terus ke tangan, terus dimanfaatkan. Mudah-mudahan mereka sekurang-kurangnya ada minum dan makan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan. Dan satu lagi berita yang ingin saya sampaikan ialah peluang untuk kita akhirat untuk memberikan bantuan kepada golongan yang memerlukan juga, tetapi jauh nun di sana, iaitu rayuan kecemasan selamatkan Palestin. Rayuan kecemasan selamatkan Palestin dengan kerjasama Wakaf An-Nur dan Cinta Gaza Malaysia. Mudah-mudahan insya-Allah sumbangan yang tuan-tuan berikan sebagaimana yang terpapar di skrin yang berada di hadapan tuan-tuan, 50 sen boleh, RM50 boleh, RM500 pun boleh, tidak kira berapa jumlahnya, yang mustahak ialah mudah-mudahan kita mengambil peluang tersebut untuk membuat satu tabungan akhirat kita. Mudah-mudahan dia memberi satu pulangan yang besar kepada kita dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, itulah yang dapat saya sampaikan pada tengah hari yang berbahagia ini. Terima kasih kepada yang menonton, terima kasih yang menekankan button like, terima kasih yang menekankan button share, terima kasih kepada semua di kalangan tuan-tuan yang meninggalkan ucapan yang baik, harapan yang baik, tulisan yang baik di ruang komen, kerana baginda Nabi SAW bersabda, al-kalimatu tayyibatu sadaqah. Kalimah yang baik itu sendiri merupakan suatu sedekah. Apa yang baik datang dari Allah, kekurangan, kelemahan, semuanya juga datang dari Allah. Atas kelemahan diri saya, mudah-mudahan Allah ampunkan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.